Apa ibu perkara yang merosakkan nafsu kita ni? Satu aja, kunci besar dia. Yang akan merosakkan nafsu kita adalah hubbud dunia, kegilaan kita terhadap keduniaan. Tasawuf dah ajar kita teruk dunia, tapi tasawuf ajar kita supaya membentengi kalbu kita jangan sampai dihinggapi oleh cengkaman keinginan nafsu yang tidak terkawal. Itu je sebenarnya tasawuf. Nak ajar kita jangan sampai keinginan terhadap dunia itu menguasai kalbu kita sehingga kita jadi hamba dia. Itu tak. Adapun memiliki dunia itu tidak salah. Tasawuf dah ajar kita supaya jadi papa kedana. Tasawuf dah ajar kita supaya jadi miskin, tak ada benda, papa kedana. Itu tasawuf dah ajar kita macam tu. Bahkan itu perkara buruk. Miskin ni jangan fikir benda baik, benda buruk. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang tu jadi kufur, disebabkan kerana susah hidup, dijual agama, dia gadai agama. Jadi bukan benda buruk miskin ni, bukan benda baik miskin, benda buruk. Secara umumnya benda tu benda buruk. Kerana ramai orang tergadai agama disebabkan kerana susah hidup. Dia buat kerja-kerja yang salah disebabkan kerana susah hidup. Dia terpaksa melakukan kerja-kerja, contoh macam jadi pengedar dadah ke apa ke salah tu, sebab dia apa? Kerana bermula dengan susah nak mari, nak dapat ni, terbabit dengan kerja-kerja yang undur-undur dan macam-macam lagi lah. Jadi kemiskinan ni bukan benda baik, secara umum benda tu buruk. Sekalipun secara khususiah tu pada orang tertentu ada kebaikannya, itu cerita lain, tapi secara umumnya dia tu benda-benda yang buruk. Jadi tasawuf dah ajar kita macam tu, tapi tasawuf ajar kita supaya mengawal kalbu, berusaha cari jalan, jangan sampai kemahuan terhadap keduniaan itu memperhambakan kita. Itu dia. Sebab itu kalau kita dengar baik-baik dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi yang menyebut tentang harta benda ni, tentang pitimah ni, ada hadis Nabi sebut, tapi bukan tentang pitimah tu. Kena dengar oleh hadis Nabi. Ta'isa abdud dinari wa abdud dirhami. Celakalah. Dinar tu apa dia? Dinar ni duit orang Arab. Orang dulu berniaga pakai duit emas, duit asli. Orang dulu kewangan ni dua je, emas dengan perak. Awak niaga sebagai tak ada harga mana. Emas dengan perak kata. Itu asal. Duit ni kalau zaman dulu duit tu cagaran kepada emas dan perak. Cuma zaman ni dia dah sistem tukar dah. Duit ni tidak lagi dicagar dengan emas dan perak. Tidak lagi dijaga. Sebab itu ada khilaf ulama. Ada setengah alim ulama kita, dia tak terima pandangan keluar zakat atas duit kertas ni hak sekarang, sebab dia kata duit tu tak ada cagaran emas. Sekalipun ada fatwa-fatwa itu khilaf lah, dah kira ada ulama kata ada cagaran lain, cagaran jaminan kerajaan macam mana. Apa itu pandangan dia lah. Saya ingat arwah Harusani dulu, orang tanya dia tentang Mufti Perak dulu tentang zakat fitih ni. Pada dia tak kena, tapi dia keluar dia cuma pada dia tak kena, kerana dia tengok dari segi duit kertas tu tak ada cagaran emas. Kalau dulu satu ketika dulu kertas dikeluarkan berdasarkan emas tadi tu, cagaran dia tu, maksudnya kalau kita ada kertas ni kita boleh pergi tukar di bank tu emas kita tu. Tapi lah ni setengah negara tak ada cagaran tu, sekadar kajian jamin je, duit ni berharga. Itu khilaf fiqh lah, saya tak mau panjang bab tu, cuma nak khabar tadi tu. Nak khabar orang dulu dia bisnes dia, duit dia antara dia emas dan perak. Kalau Arab sebut dinar wa dirham. Baik. Jadi apa kata dalam hadis Nabi? Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celaka, Nabi kata celaka. Apa yang celaka? Pitih ni emas ke tu celaka tak? Perkataan yang Nabi sebut abdud dinar, orang yang diperhambakan oleh dinar, bukan orang yang ada dinar tu, tapi orang yang menjadi hamba kepada dinar. Maksudnya orang yang kalbu dia dikuasai oleh nafsu dinar tu, sehingga dia diperhambakan oleh harta benda dia tu, sehingga kewajipan-kewajipannya tidak dilaksanakan kerana dikontrol, dikuasai, diperhambakan oleh nafsu. Contohnya dia ada kemampuan untuk berzakat, tidak keluar zakat sekarang. Contohnya dia ada kemampuan untuk beri pendidikan ke anak dia, maksudnya perlukan biaya lah, tidak kata mengaji tak sekarang. Contoh
Jadi dia tak gunakan benda tu untuk kewajipan. Ini maksudnya disebabkan kerana dia sayang kepada satu benda, maka kewajipan-kewajipan agamanya tidak ditunaikan. Sepatutnya dia ada kemampuan untuk pergi buat haji, tidak pergi sekarang, tak ada halangan, tidak pergi sekarang, dia mampu pergi. Disebabkan kerana dikuasai oleh kegilaan terhadap perkara-perkara tadi. Itu yang Nabi kata, ta'isa, celakalah abdul dinar, hamba kepada dinar. Jadi saya nak beritahu, nak kait dengan perkataan tadi tu, yang menjadikan nafsu manusia rosak, puncanya benda tu hubbud dunia, gila kepada duniawi. Tapi bukan dunia itu, tapi duniawi itu, kegilaan itulah yang merosakkan nafsu manusia. Jadi nafsu manusia ni bila dipengaruhi oleh hubbud dunia yang terbadak lalu, akhir sekali dia jadi rosak, nimbang rosak. Dia jadi nimbang rosak. Hubbud dunia inilah yang menarik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah. Hubbud dunia ni mendorong manusia untuk buat kerja-kerja yang salah. Kerana hubbud dunia ni, manusia terbabit dengan perbuatan-perbuatan salah, kerja-kerja salah. Kalau kita usul-usul, akhir kali tak lagi sebab lain kecuali kerana hubbud dunia, gila kepada keduniaan. Kenapa orang merokok, orang mencuri, orang menipu, orang buat ni? Tak ada sebab lain kecuali puncanya saja hubbud dunia, gila kepada keduniaan. Jadi bila manusia qalbunya dirosakkan oleh perasaan ni, mendorong dia untuk buat kerja uduh-uduh, buat kerja jahat-jahat, jadi dia buat benda bukan-bukan yang dilarang, dia langgar habis, dia buat habis dah. Apa kesan dia? Inilah yang disebut oleh Nabi, kesan yang paling kita takut, alat nimbang jadi rosak. Kita kalau ada alat nimbang betul boleh tahan lagi, bolehlah timbang lagi, kita tahu harga satu benda tu, kerana alat nimbang kita betul lagi, alat kita molek lagi. Tapi yang paling rosak bila alat tu sendiri rosak. Hakikat kita tak kenal dah mana baik mana buruk. Sebab apa? Alat jadi rosak dah. Macam mana benda ni boleh rosak? Dengar hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalbu manusia ni akan dibentangkan fitnah, akan dibuka fitnah yang banyak, umudan. Kalau kita apotika kok, sebidang apotika. Kalbu manusia gitu juga, khawatir-khawatir buruk ni sentiasa mendatangi dia. Dah khawatir-khawatir ni tak lagi lah daripada khawatir setan, khawatir nafsu, khawatir dunia, lintasan-lintasan begitu. Mana-mana kalbu yang asyrabaha, terima khawatir-khawatir buruk tu, lintasan-lintasan buruk tu, serak masuk dalam. Tidak tolak, tidak terih, tidak lawang, tidak bersih, elok masuk khawatir-khawatir buruk tu, ikut mari masuk dalam. Mana-mana kalbu yang asyrabaha, yang menyerap masuk khawatir-khawatir buruk ni, maka dia akan menjadikan kalbu itu bertindang-tindang jadi kotor, dia akan jadi kotor. Mana-mana kalbu yang menolak dia tu tidak akan dipengaruhi. Tapi mana kalbu yang asyrabaha, yang serak masuk khawatir-khawatir buruk ni, yang datang daripada tarikan-tarikan nafsu, tarikan setan, tarikan keduniaan ni, asyrabaha ni, dia ikut, dia serak masuk dalam kalbu dia. Kalbu dia tu akhir sekali akan jadi rosak, akan jadi hitam. Nabi memberi gambaran rosaknya hati manusia ni seumpama kalkuzi mujakhayan. Nabi kata akhir sekali dia jadi macam purung awak nyabuk air. Orang zaman dulu buat nyabuk air dengan purung, zaman ada, sebelum ada zaman moden ni, apa ni, nyabuk pasir tu. Ni nyabuk zaman ni. Zaman dulu orang pakai purung itu je, purungnya orang parah tu buat nyabuk zaman dulu. Jadi kita tahulah purung ni mana. Benda-benda yang macam purung tak kira lah. Kuz ni benda yang digunakan untuk nyabuk air tu, yang buat daripada buah yang ada tepurung tu, nyok ke apa ke tak kira lah. Pertama sekali benda tu fungsi dia orang guna nak nyabuk air, nak cabuk air. Yang kedua, dari segi bentuk fizikal dia tu, bawah dia tu, bahagian bawah dia tu hitam, gelap, warna gelap, purung air. Bahagian bawah tu hitam, gelap, dan fungsi dia nak cabuk air. Nabi kata kalbu manusia ni hak serak masuk banyak khawatir-khawatir buruk ni, masuk belaka, dorongan keinginan buruk ni serak belaka, dia terima belaka, dia ikut belaka, tanpa dia bantah, dia tolak, tanpa dia bersihkan daripada keinginan-keinginan khawatir yang bukan-bukan tadi tu. Dia terima belaka, akhir sekali kalbu dia akan jadi gitu. Akan jadi guna sepertilah purung air, tapi mujakhayah ni duduk terlikuk. Apa artinya? Purung air tadi tujuannya nak simpan air, kedudukannya kena duduk gini baru air lekat. Tapi kalau duduk gini, air yang ada tu habis hilang. Maksudnya kalbu manusia ni, hidayah ilmu yang ada tu cabut lagi.
hilang pas sikit-sikit keilmuan dia tu, kefahaman dia, keyakinan dia, kebijaksanaan akan hilang sikit-sikit. Ni macam hari ni kau terikut ni, burung tu jadi terbalik ni sekian ni. Kealiman, keyakinan, kebijaksanaan, kewarasan hilang pas sikit-sikit hilang. Tu tanda dia. Mujakhayan seperti puang air hak turut terikut gini ni. Jadi dah lah terikut gitu, air tubik tupuh habis ni. Hak timbul di atas pun dia hitam beletung. Itulah tamsilan Nabi. Kalbu yang terima fitnah banyak ni, khawatir yang bukan-bukan uduh-uduh yang lagi serak masuk. Lepas tu bila fitnah yang bukan-bukan ni bila masuk dalam hati serak, dia akan timbul pada anggota ni. Manusia akan buat benda tu, manusia akan laksanakan benda tu. Mari dolongan-dolongan untuk meropok orang, mari ni dasar nak cakap ya cepat nak meropok orang. Ia akan dituruti dengan tindakan tu memberikan dosa pahala. Jadi bila banyak benda ni berlaku, akhir sekali menjadikan kalbu manusia tadi tercurahlah keyakinan dia, kewarasan dia, kebijaksanaan dia, keilmuan, kefahaman, akhir kali suruh akhir habis gitu je. Tu kalbu. Nabi beritahu akhir sekali apa tanda dia? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Pada waktu tu perkara baik tak kenal dah, baik buruk tak kenal. Sama ada nampak serupa ataupun nampak terbalik. Baik nampak buruk, buruk nampak baik, ataupun tak nak cang tak kenal, tabu habis. La ya'rifu ma'rufan, tidak kenal dah perkara ma'ruf, wa la yunkiru munkaran, perkara munkar pun tidak nampak dah orang yang kenal dah, tidak dapat nak kenal lagi dah. Ni maksud saya rosok alat nimbang. Jadi salah satu yang merosokkan naluri manusia ni, fitrah naluri manusia ni, salah satunya pengaruh nafsu yang dibiarkan. Kenapa nafsu tu rosok? Kerana hubud dunia yang dibiarkan, tidak diusahakan untuk dibersihkan, dikikiskan. Lok masuk serak ke, akhir sekali kalbu manusia dia rosok, maka hilanglah kedomaan hidup, hilanglah kewarasan, hilanglah kebijaksanaan. Dia akan hilang dengan sendiri. Jadi itu antara sebab-sebab naluri manusia jadi rosak. Hal ini kata pengarang kitab ini akan menjadi hujah Allah ke atas mereka kelak. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya, tidakkah kamu dulu memperakukan ni bagi orang yang kafir? Ingkar, tak percaya. Sedangkan naluri asal dia tak begitu. Tapi disebabkan kerana faktor-faktor lain tadi, macam-macam faktor rosak naluri dia, akhirnya jadi orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, tak percaya kepada Allah, ingkar kepada Allah, musyrik dan macam-macam lagi lah yang mensyirikkan Allah, macam-macam lagi. Jadi di akhirat nanti Allah akan tanya, tidakkah kamu dulu kenapa menjadi orang yang ingkar kepada Allah, sekarang menjadi orang yang musyrik, sedangkan dulu kamu berjanji memperakukan ketuhanan Allah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Baik, dengan yang demikian Allah telah mensyariatkan supaya berpegang kepada janji dengan istiqamah. Jadi Allah telah mensyariatkan kita supaya pegang kepada janji asal tu. Jadi janji asal kita kena pegang kemah-kemah. Jadi sekarang tasawuf ni sebenarnya usaha kita untuk berpegang pada janji asal tu, untuk kembali kepada janji asal tu, iaitu mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf. Sebenarnya hak tu, iaitu untuk balik kepada janji asal tu, untuk pegang pada janji asal. Apa ni janji asal? Iaitu keyakinan kita terhadap Allah. Kalau dibahasakan dia, iaitu bahasanya adalah la ilaha illallah. Kalau dibahasakan dia, itu bendanya. Malahan Allah memuji sesiapa yang menunaikan janji mereka sebagaimana firman-Nya, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, yang bermaksud dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian. Jadi orang yang membuat berjanji dan mereka tunaikan janji. Janji-janji ini luas lah. Cuma syariat kita menganjurkan kalau kita berjanji, kita kena tunailah janji kita tu. Maka salah satu janji tadi tu, janji di alam arwah tadi tu, janji mempertuhankan Allah. Maka siapa yang mengekalkan janji itu, pegangan itu, dan memperkokohkan dia, termasuklah umum ayat ini, iaitu pujian Allah terhadap orang yang menyempurnakan dan menunaikan janji-janjinya itu.